menjalankan tugas tapi kita tak nampak. Ya tuan-tuan, abaikan mereka dulu. Abaikan dia. Mereka nak buat apa, biar dia. Mereka main depan tuan-tuan, letak kamera pun tuan-tuan tak tahu. Dia begitu. Ada betul? Dia begitu. Jadi kita macam tu lah, kita anggap mereka macam malaikat lah. Mereka menjalankan tugas tapi kita tak nampak dia. Itu kameraman lah. Sebab dia ada lah, saya kamera tersembunyi main celah-celah tuan-tuan, nak duduk tidur, baru tangkap semua jadi. Okey. Yang tuan-tuan tengok yang secara jujur adalah yang tuan-tuan tengok berdiri belah kanan saya tu bos saya sebenarnya tu. Tu bos saya tu, majikan saya tu. Tu aku duk buat tenang muka kat sini macam. Bos aku main pantau aku buat kerja lah. Apa buat muka segung-segung sikit. Tak faham pun, hangguk sudah lah. Saya main dengan majikan saya daripada kuis College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, tapi saya bahagian pengajian sepanjang hayat. Jadi majikan saya main, kawan-kawan saya hak lain main, termasuklah juga isteri saya dan anak saya pun main juga. Lagi satu saya nak tanya soalan sebelum tuan-tuan tanya saya. Pasal apa depan saya ada gula-gula? Kau memang ceramah makan gula-gula depan tuan-tuan? Saya heran lah, macam mana aku nak cerita pasal gula-gula? Kau memang saja letak sebagai hiasan. Bunga tak ada pun gula-gula lah dia lah. Baling kat soal-soal. Tidur je nak ambil gula-gula. Aduh. Okey jom kita ready lah boleh. 30 minit dulu kita pelepas dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lagi? Jadi masa saya cakap yang 30 minit Ustaz ni, saat lagi lepas 4 minit yang pertama tu, saat lagi saya akan kata insya-Allah tuan-tuan kita akan kembali selepas ini. Tu saya kata macam orang gila sikit. Maksudnya tu dia iklan lah lepas tu. Jadi jangan duk buat terpinga-pinga pula, kembali nak pergi mana pula. Lu ingat nak sembahyang Isyak dulu ke pada dah. Saya kembali, kita akan kembali selepas ni insya-Allah. Maksudnya dia berhenti saat. Betul saya kita rakam balik sekali lagi 8 minit lepas tu pula insya-Allah tuan-tuan kita akan kembali selepas ini. Betul. Tuan-tuan boleh apa clear. Alright. Go. Haji? Boleh? Yang mana? Halo? Halo, Assalamualaikum. Mike. Macam mana? Okey ke? Ya? Kalau ada yang ni, tolong cek sekejap kalau ada yang ni. Ganggu tak? Kalau ada yang ni dia? Tak ada apa kan? Semua kan? Okey. Kalau tuan-tuan tengok, dia dalam studio lebih kurang lebih juga. Jadi kita sedia awal lah. Kita nak start 9.30 tu. 9 tu, 9 suku tu dah make up apa dia tampai bilang muka kita macam tu. Kita duduk lah, ready lah. Dia check lah, mic apa, kamera apa, duduk jalan hayun. Ni tak ada kamera hayun. Tak yang kamera atas kan. Macam game bola orang nak, tapi bola dia gantung atas kan. Oh, Liverpool menang kan tadi. Aduh, satu. Aku dah kata dah gambar. Tak sama dengar. Hampa tak mau dengar. Okey, dah sabar lah. Aku main melawat ni bukan melawat saja. Okey. Ni ya. Biasalah, bila orang menang ni dia ada lah. Biasa. Adat permainan. Haji, Haji, boleh rakam tak ya? Nak rakam tak? Dah, kamera ready. Jadi rakaman kita ni kita ambil sikit daripada apa yang kita nak bincang. Saya dipahamkan, saya diberi tajuk dia Rasulullah di hatiku. Allah alam lah, tapi saya kira nak cerita 8 minit Rasulullah punya cerita tak kena. Tapi kita cuba cerita Rasulullah di hatiku no. Ini. Tapi lepas tu yang betul-betulnya kita cerita semua-semua. Lepas rakaman ini.
Okey. Oh, lagi satu saya nak tanya penganjur. Kita lepas habis ceramah yang 30 minit Ustaz ni clear. Lepas tu kita buat ceramah betul. Ceramah betul tu sampai pukul apa? Pukul apa pula nak sembahyang Isyak? Ikut suka. Ikut suka aku sesat lah. Macam mana? Ha? So, kita ni macam mana? Hampa tanya Usuk ni dia baik sangat. Dia tak apa ikut suka Ustaz. Sejam setengah silap tanya. Lah ni apa? 9 rakam sikit setengah dia. Sudah setengah 10 itu. Habis tu kita sembang-sembang lain lah. Dan insyaAllah. Okay, boleh. Okay, lagi 2 minit kita akan memulakan rakaman. 2 minit. Astagfirullah. Saint Francis. Francis. Dia apa? Francis. Saint Francis. Or University of Birmingham. Ada satu apa, tuan-tuan bisa dengar kan lagu Yahanana tu kan. Kalau Yahanana yang selalu orang buat tu ya Yahanana, Yahanana, Yahanana. Kalau yang ada baru ni saya dengar hak yang dia buat rentak Melayu tu sedap lah. Zaharaddinul mu'ayyan. Apaan tu? Celah. Tak gelok pula lah. Cuma lah rentak lah. Lupa lah. Tadi tu ingat.
لطف المعاني ما له في خلق ثاني وعليه أنزل الله ما له في خلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 بمكة المظاهر لأجله شرق قمر وكفرت المضر به على كل آدم يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ya hanana ya hanana. Jadi dia slow sikit kan, Melayu punya style kan, kontak Melayu. Kalau hak itu dia rancak sikit kan. Ni style Melayu, suka banyak itu. Dia buat macam mana dia buat. Bagus. Boleh? Boleh? Dah. Astagfirullahaladzim. Okay. St. Francis Hall, University of Birmingham. St. Francis. Just stand by 5 seconds. 4, 3, 2, 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita memulakan majlis kita pada hari ini, pada malam yang penuh keberkatan ini di dalam Dewan St. Francis Hall, University of Birmingham, dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan juga bacaan Al-Fatihah ini kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita. Hadiahkan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya sekarang berada di sebuah taman ilmu yang begitu indah dan menjadi salah sebuah bandar yang kedua terbesar di UK, betul? Iaitu Birmingham. Dan di sini saya bersama dengan masyarakat Melayu Islam kita, ataupun lebih kita familiar dengan masyarakat Malaysia yang dimuliakan. Dan kalau boleh saya nak bagi penonton dengar suara masyarakat di sini dengan laungan takbir daripada tuan-tuan. Boleh Birmingham boleh takbir 1, 2, 3 takbir. Allahu Akbar. Yang tu suara penduduk-penduduk. Saya tak tahu boleh tunjuk wajah-wajah mereka atau tidak, tapi insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Allah. Boleh tunggu sikit lah. Okay. Tuan nampak dia pegang kamera dah. Tuan-tuan jangan tengok dia, buat tak tahu. Ekor mata pun jangan tengok. Biar ada jalan suara-suara dia, biar. Okay, baik lagi. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan kita hari ini bersiaran daripada bumi Birmingham. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian kita walaupun 30 minit, kita harap dia dapat manfaat lah, insya Allah. Jadi sepanjang perjalanan selepas sahaja menyambut kelahiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal yang lalu, kita bersama dengan beberapa orang para asatizah, kita berazam untuk kali ini kita nak cerita kepada semua orang. Bukan bila kata nak cerita pasal Nabi, bukan lagi bercerita berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi. Misalnya dengan pakai kopiahnya, serbannya, tutup kepalanya, baju putihnya, baju merahnya, apa lagi kita kata, zuriat ramainya, kahwinnya. Itu semua sunnah Nabi yang Masya Allah hari ini semua orang dah buat, dah cantik dah. Cantik dah yang tu. Tapi hari ini kita nak cerita supaya semua orang rasa sayang dan cinta dengan batang tubuh Nabi itu sendiri. Bila sebut saja Nabi, kita rasa dia tu lagu macam ayah kita. Bila sebut Nabi, kita rasa dia lagu macam mak kita. Tapi sebenarnya dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna. Nabi kata begitu. Tidak beriman, makna kata tak sempurna iman satu orang sampailah aku ni. Dia kata akuna tu, aku ni lah maksud dia. Dalam bahasa Arab tu dia kata aku, diri aku ni, ahabba ilaihi, dia lebih sayang aku ni, min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dia sayang aku lebih daripada anak dia, dia sayang aku lebih daripada mak bapak dia, dan dia sayang aku lebih banyak daripada semua orang lain. Hak tu sepatutnya. Tapi nak abang kata iman kita rendah. Yang tu kita kena mengaku. Iman kita rendah dan kita tak berapa nak jadi macam para sahabat. Contoh Abu Bakar, Abu Jahal ketuk pintu dia, abang kata, ni member hang. Dah Abu Jahal tak ada cakap ni lah. Yang tu kita punya bahasa lah, duk main-main. Ni hang dengar cakap aku. Tu bukan Abu Jahal lah. Abu Jahal dia ketuk pintu, dia kata, ni Abu Bakar, kawan hang yang kata Muhammad tu, dia abang kata dia pergi Baitul Maqdis malam tak sat sebelum subuh dia sampai dah. Geng-geng kita pakai duk naik kuda, kena pacu kuda tu sebulan baru nak sampai, sebulan baru nak balik. Dia pergi malam semalam, tak sat dia balik. Hang percaya? Abu Bakar senang je abang. Aku kalau Muhammad yang abang lebih daripada Baitul Maqdis, maknanya langit tak abang lagi naik untuk Isra Mi'raj tu, tak abang lagi. Tapi dia dah kata apa? Aku kalau Muhammad yang cerita lebih daripada tu, aku percaya. Yang tu sahabatnya iman lah, lain macam sikit daripada kita. Kita ni dia ada kekurangan sikit dalam bab tu. Tapi
Tujuan nak cerita ni, nak bila kita dengar kata Nabi, kita akan jadi fall in love dengan dia. Hak dia tu saja, cerita hak dia tu saja, dia fall in love. Jadi saya mula cerita dia dengan saya kata macam ni, Muhammadun basharun la kal bashar lakinnahu yaqutu bainal hajar. Yang ni syair yang dikarang oleh ulama untuk kita pegang sungguh-sungguh. Muhammadun, Nabi Muhammad itu basharun, manusia, la kal bashar, tapi tak sama macam manusia. Lakinnahu, sebab dia tu, kerana dia tu yaqutu bainal hajar, batu permata di celah batu-batu kerikil yang orang buat tar lagu tu. Maksudnya orang panggil batu permata batu permata. Hak batu kerikil buat jalan batu kerikil. Dua-dua batu tapi nilai dia berbeza. Dia batu tapi nilai dia berbeza. Tapi kalau saya cerita begitu, semua orang, hak yang menonton ke, hak yang mendengar ke, hak duduk jauh ke, hak duduk dengar, semua boleh beza. Saya letak batu permata satu, saya letak batu kerikil satu, orang kata alah, confirm lah batu permata orang lebih berharga. Senang sangat, bayi budak kecil pun boleh bayang benda tu. Letak batu permata kat lampu tu, dia bergelik relap lagu tu, dia liklak duduk main lagu macam anak mami Mio duduk main liklak. Orang boleh nilai. Letak batu kerikil, Allah tak keluar apa, orang boleh nilai. Tapi kalau saya kata batu permata ada batu rubi, batu sapphire, batu apa, ada lima rubi sama, ada beza. Sampai hentam sudah, bagi banyak sudah lah. Batu rubi, batu delima, batu sapphire, batu apa, mutiara lagi main kat atas, batu apa lagi main bagi lagi, zamrud lagi apa, yakut lagi main apa, bukan yalkut tau, yalkut tu untuk yang kat perut orang nak minum tu. Yang ni yakut, batu yakut. Okey, saya nak cerita kata apa, hak yang tadi semua tu batu permata, tapi dia punya nilai dia punya apa nama, Great Britain pound, dia punya lain harga dia. Ayalah cakap kat UK Great Britain lah, kalau kat Malaysia RM lah. Apa yang lupa lagu tu. Harga dia berbeza. Batu apa delima berbeza dengan harga batu rubi. Batu rubi berbeza harga dengan sapphire. Batu apa nama yakut berbeza dengan batu zamrud. Pasal apa berbeza? Sedangkan semua batu permata. Begitulah juga para nabi. Dia semua batu permata, tapi nilai dia berbeza. Yang paling tinggi sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita bagi contoh lagu ni. Ni jangan compare dengan kita. Compare dengan kita tak ada bandingan. Maksudnya tak masuk liga, tak best. Dia kira mungkin dia macam kita kata kalau tengok yalah lebih kurang macam tu lah. Saya tak kata dia apa ya. Contohnya macam inilah, kita kata ada grup hak dulu dia masuk liga Premier League kan, dia masuk. Tapi sebelum tu dia daripada liga mana kan tak tahu kan. Dia tak boleh nak masuk sebab dia tak capai tahap lagu tu. Kita pun tak capai tahap lagu tu. Nak masuk liga, nak compare dengan Nabi, jauh sekali. Baik, kita ambil Nabi compare dengan Nabi. Lagu tu senang. Liga dia senang kita tengok. Okey. Baik, yang pertama sekali kita kata bil mu'jizati uyyidu taqarruman wa ismatul bari li kulli hatima. Apa dia? Dengan mukjizatlah Allah memuliakan para nabi itu, dan sifat maksum itu wajib bagi setiap nabi. Maksudnya sifat maksum, nabi semua tak buat dosa, mereka semua dosa dah diampunkan, mereka semua clear daripada buat dosa, dan yang ada pada mereka adalah mukjizat. Okey, so kita compare mukjizat dengan mukjizat, baru adik. Alright. So kita ambil yang dinamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita ambil Nabi Isa alaihi salam. Cantik sikit. Dekat lah, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Okey, kita ambil. Kalau ambil jauh sekali boleh lah, tapi kita ambil dekat. Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa, kata Imam Asy-Syafi'i, Nabi Isa ini dia boleh menyembuhkan mata orang yang buta. Mukjizat Nabi Isa, dia boleh menyembuhkan mata orang buta. Maknanya kata orang buta ataupun orang yang ada mata tapi dia tak boleh nampak, dia buta, maka orang macam ni mai dekat Nabi Isa, Nabi Isa bacakan doa, dia boleh jadi nampak. Itu Nabi Isa punya mukjizat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan salah satu lagi mukjizat Nabi Isa ialah Nabi Isa dia boleh apa orang kata apa, menghidupkan orang yang mati. Dia boleh. Dalam Al-Quran sebut
Wa uhyil mauta biiznillah. Dia boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Maka apa mukjizat Nabi Muhammad yang kita nak compare? InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Oi, apa ingat senang lah kalau tu. Studio macam ni kat Zat? Macam ni lah. Mujok tak ada orang tengok. Kat studio tu ni. Jadi kita duduk tu. Kamera duduk jalan. Orang duduk ni. Saya start balik. Terima kasih tuan-tuan. Dia nampak macam tadi duduk tegak gitu. Tu position dia kena tahu. Okey. Boleh. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan kali ini kita bersiaran ataupun kita berada di bumi Birmingham. Dan kita bersama dengan Masya Allah Tabarakallah, masyarakat yang indah-indah, yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang rupawan, yang lawa-lawa, Masya Allah Tabarakallah. Yang semuanya, salah satu sifat yang ada pada semua yang ada di sini adalah mereka yang duduk di perantauan. Dan ada di kalangan mereka yang mencari rezeki untuk memenuhi tuntutan ilahi, iaitu rezeki yang halal. Dan ada juga yang duduk di sini untuk menuntut ilmu, yang menjadikan perkara itu satu perkara yang wajib, sabit daripada hadis Nabi, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang, wajib. Dia dibuat kerja wajib, jadi barakah sentiasa ada. Masya Allah Tabarakallah. Kami yang musafir ni menumpang barakah yang ada pada tuan-tuan. Mudah-mudahan adalah juga keberkatan untuk kami, insya-Allah. Tuan-tuan jangan lupa doakan untuk diri saya, keluarga saya dan juga kru-kru serta keluarga yang majikan saya dan juga kawan-kawan saya yang lain lah. Sebelum saya terlupa, tadi ada seorang kawan kita daripada Cardiff. Dia baru sampai first year. Ayah dia meninggal dunia. Saya terlupa nak abang kat tuan-tuan tadi. Jadi marilah sama-sama kita mengambil peluang ini untuk kita hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian adalah manfaat untuk mereka, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahanlah almarhum ditempatkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Begitulah juga dengan keluarga kita yang mana Nabi dahulu daripada kita, berkat dengan kita hadiah Al-Fatihah pada awal tadi, insya-Allah. Baik, khair, sambung. Kalau Nabi Isa punya mukjizat, salah satu dia menyembuhkan mata yang buta dan menghidupkan orang yang mati. Kata Imam Asy-Syafi'i, yang ni perkara biasa. Sebab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kata sembuhkan orang yang buta. Orang tercabut mata, Nabi pasang, boleh tengok balik. Nabi Isa orang ada mata tapi buta. Nabi Muhammad orang tak ada mata, tercabut mata keluar, Nabi ambil balik, pasang balik, tengok balik. Hak ni dirakam di dalam kitab ketika mana peperangan Uhud oleh seorang sahabat Nabi nama dia Qatadah. Qatadah dia kena anak panah masa musuh bagi Uhud. Dia bagi dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tolong saya, mata aku nak buat lagu mana?" Nabi ambil, Nabi tanya kat dia, "Mau mana Qatadah?" Bagi pilihan pula, lagu doktor. "Mau mana Qatadah? Kalau hang mau, aku tak pasang balik mata hang, aku doakan Allah ampunkan dosa hang. Kalau hang mau, aku boleh pasang balik, bagi hang tengok balik macam mana." Qatadah kata, "Ya Rasulullah, aku ada bini, aku ada isteri. Isteri aku takut sekali bila aku tak ada mata saat lagi, dia jadi tak seronok pula nak tengok aku." Betul lah kan? Hak tu sungguh lah. Akan tanya isteri-isteri pun sama, walaupun mereka cinta kita sungguh-sungguh, tapi kalau ada mata sepek sebelah gitu, dia jadi saat-saat duduk tengok dekat apa nama dia ni lah, kita kata saat-saat duduk tengok dekat siapa kita nak bagi pemain bola hak handsome sikit. Saat lagi duduk tengok dekat apa nama
bagi hak tua sikit lah, jerak kan sabar kan. Kan? Dia duduk tengok hak jerak tu, dia duduk tengok laki dia duduk tengok lagi tu dia lah. Jadi tak seronok. Ada. Jadi Qatadah kata, ya Rasulullah, saya ada seorang isteri lagu tu. Jadi kalau isteri saya tengok saya sakit, dia tak seronok macam mana? Kita tak buat pun sini mata. Nabi ambil, Nabi pasang balik, Nabi baca doa. Qatadah kata mata tu lebih clear aku tengok berbanding dengan mata aku yang satu lagi, sebab mata ni pun macam dah lama pakai kan. Jadi tak apa nak clear. Hak ni lagi clear. Nabi pasang. Mata tak ada. Nabi bubuh balik. Tu Nabi. Satu. Dua, mukjizat menghidupkan orang yang mati. Sama juga Nabi kita. Dalam hadis yang dirakamkan di dalam kitab oleh Syekh Al-Muhaddis Syekh Fuad Kamaluddin As-Sanusi berkata, suatu hari orang mai dekat Nabi Muhammad, aku tak akan masuk agama aku sampai hang bagi hidup balik anak aku. Nabi kata, tunjuk kat aku kubur ni mana. Nabi pergi dekat kubur ni, Nabi kata, ai budak, bangun daripada kubur. Hang nak hidup atas muka bumi dengan ayah hang ke, atau hang nak duduk balik dalam kubur? Bagi pilihan. Bagi pilihan. Allah bagi mukjizat dekat Nabi. Allah bagi mukjizat dekat Nabi. Dia pergi dekat kubur budak tu, dia boleh tanya, hai budak, hang nak hidup dengan ayah hang atau hang nak duduk dalam kubur? Budak tu kata, ya Rasulullah, aku nak duduk dalam kubur, kerana aku duduk bersama dengan Allah Ta'ala sebaik-baik pemelihara aku. Aku duduk atas kubur, aku duduk atas muka bumi, belum tentu aku selamat. Nabi kata, pakcik, anak pakcik memilih satu tempat yang lebih mulia daripada bumi ini, maka dia nak kembali balik dalam tu. Nabi kata, hang balik, duduk balik tempat hang. Ayah dia masuk Islam. Bagi pilihan. Bukan kata Nabi ni ada kuasa untuk nak bagi hidup bagi mati. Tak. Tapi Allah bagi mukjizat dekat Nabi. Mukjizat ni apa? Mukjizat ni satu benda yang dia bukan melalui seperti jalan biasa pemikiran manusia. Kalau kita mana boleh bagi hidup atau mati. Macam apa nama Namrud katakan bila lawan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku menghidupkan dan mematikan. Namrud kata, aku pun menghidupkan mematikan. Nabi Ibrahim kata, tunjukkan aku bukti. Dalam juzuk 3, baca cerita ni dalam juzuk 3 surah Al-Baqarah, muka surat belah kanan ada satu cerita belah sini. Kalau buka cerita belah sini, Nabi Ibrahim potong burung 4 ekor, goi sekali, letak sebab dia nak tengok macam mana Allah menghidupkan yang mati. Ada 2 cerita sebelah-sebelah muka surat dia. So muka surat yang lawan dengan Namrud ni, muka surat belah kanan, juzuk 3. Siapa nak buka boleh baca. Jadi Nabi Ibrahim kata, macam mana hang boleh menghidupkan dan mematikan, sedangkan Tuhan aku saja boleh buat lagu tu? Namrud kata, senang saja, buat main kat aku 2 orang. Dia ambil habak main sini, hang main sini. Aku hang nak bagi mati, aku nak tikam hang. Boom, dia tikam kau ni, mati. Aku mematikan orang. Namrud kata, hang aku nak bagi hidup, balik. Aku menghidupkan orang. Oh, Nabi Ibrahim kenal lagu tu dengan Namrud. Namrud ingat dia cerdik, tapi sayang Nabi Ibrahim lebih cerdik. Nabi Ibrahim kata, okey, kalau hang boleh menghidupkan dan mematikan, Tuhan aku ada satu lagi. Tuhan aku menerbitkan matahari daripada timur, tenggelam daripada barat. Cuba buat bagi balik. Namrud tak boleh jawab. Bukan kata satu orang tu boleh menghidupkan mematikan macam yang Namrud buat, bukan. Nak habaq kata Nabi, dia ada satu mukjizat Allah bagi kat dia, sebab dia dengan Allah sebelah-sebelah. Dia dengan Allah sebelah-sebelah. Tahu mana perkataan dia dengan Allah sebelah-sebelah? Ini saya cerita kat tuan-tuan. Ingat tak satu kalimah? Dengar ayat tu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini kalam-kalam clear. Tadi saya pergi dekat Birmingham yang Central Mosque tadi tu. Betul Birmingham Central Mosque. Saya pergi situ, saya tengok clear dia tulis atas tu, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Atas tu, there's no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah. Okay, fine. Kalau kita tengok khotnya, kita tak apa nampak. Cuba kita tulis cara simple. La ilaha illallah. Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Allah ujung, Muhammad awal. Sebelah-sebelah. Kalau ikutlah, Allah boleh tulis La ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasul Allah itu adalah Muhammad. Kena dia punya frasa dia cantik. Tapi tak, Allah sengaja nak letak sebelah-sebelah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Allah, Muhammad sebelah-sebelah. Orang tanya, ambil daripada mana ni Ustaz?
Tak ada kalam lain melainkan ini daripada Nabi Allah Adam AS. Ketika Allah tanya kepada dia, macam mana dia boleh tahu nama Muhammad itu? Wallahualam. InsyaAllah kalau ada peluang lagi, saya kongsi lagi dengan tuan-tuan dalam pertemuan kita selepas ini insyaAllah. Dan tuan-tuan doalah kalau ada rezeki kita akan sampai di sini. Maka kita tutup majlis kita hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya nak bagi kesimpulan kata, Nabi kita dia special. Nabi kita dia special, sama ada di antara para Nabi, apatah lagi daripada kalangan manusia. Jadi kalaulah satu alasan yang diperlukan untuk satu orang mencintai satu orang adalah kerana keistimewaannya, maka Nabi kita orang yang paling istimewa. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Oh, main real tu. Selesai lah tu. Bawa main mana pula ni? Rumah siapa pula ni pamit ni? Bagus dalam berkat hidup hamba insya-Allah. Oh, kena tutup. Sebab tu lah kalau dalam kitab ataupun dalam karangan ulama dia kata Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain, dia yang paling last sekali lahir, dia lah yang paling awal sekali masuk. Nabi kita yang paling last sekali lahir, dia Nabi terakhir, tapi dia lah Nabi yang mula-mula sekali masuk ke dalam syurga. Sebab dia daripada awal lagi dia adalah kekasih Allah. Yang tu pelik sikit tu. Kalau cerita elok-elok bagi dengar elok-elok. Tapi mic tak kena macam mana nak dengar. Tapi buatlah macam mana pun bagi dengar. Kalau siapa yang jap, saya nak tanya. Lagu ni okey kan? Boleh kan? Tuan-tuan tekan sikit lah dengar ni kan. Saya tak tahu nak adjust macam mana. Tapi tak apa, tuan-tuan dengar lah. Cuba-cuba dengar lah. Apa nama ni? Nabi Adam, bila dia ada macam mana? Nabi Adam kita kata dia buat salah. Tak boleh buat salah. Nabi Adam, dia Nabi. Nabi Adam buat sesuatu sesuatu berdasarkan jalan hikmah. Lagu tu lah, maksudnya makan buah tadi tu, mengambil pokok tu. Nah, kita berdosa sebab dia Nabi. Tapi dalam Al-Quran Allah kata ketika Nabi Adam melakukan dosa, Allah Ta'ala tak apalah kita nak kata macam tak segan lah nak kata Nabi buat dosa. Tuan-tuan, selepas Nabi Adam buat dosa, wish, macam kita pula tak rasa adab kita kan. Jadi Nabi Adam ada buat sesuatu berdasarkan jalan hikmah, iaitu Nabi Adam menghampiri suatu pokok yang Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah, jangan hampiri pokok ni. Allah bersana, jangan hampiri pokok ni. Satu, Nabi Adam hampir pokok tu. Sebahagian kata dia ambil buah daripada pokok tu dia makan. Sebahagian yang kata dia hampir. Bila dia hampir saja kepada pokok tu, Allah Ta'ala telah menurunkan Nabi Adam dengan isteri dia. Sebahagian kata, contohnya macam dalam tafsir Al-Alusi misalnya, dia kata Siti Hawa yang pujuk Nabi Adam. Logik dia ada. Ulama tu dia lagu tu, logik dia ada. Sebab kalau hilang, suara hilang, belakang pula yang bunyi, depan tak bunyi dah. Jaga orang hanya dengan saya keluar suara kanan pula. So ya, jaga elok. Lu main karat ni. Bahaya. Jadi bila kata ada setengah kata
Nabi Adam turun dengan Siti Hawa sebab Siti Hawa yang pujuk Nabi Adam. Itu dalam tafsir Al-Alusi, ataupun kita kata Ruhul Ma'ani, nama tafsir ya. Imam Al-Alusi kata jadi macam tu, logik dia dah. Sebab ramai saja macam kita hari ni pun, kita perjalanan kita, susun atur kita jadi dengan sebab ialah kadang-kadang kita discuss dengan wife kita kan, wife kita buat keputusan kat kita kan, jadi kita pun ikut keputusan itu, walaupun ialah duduk dalam Primark 5-6 jam tu. Tak capok semua orang sama. Kamu dia tengok bini aku, tak kira aku kena. Ampau pula. Tak. Tapi itu macam saya kata lah, ustaz-ustaz ni dia garang kat depan ni lah. Bini dia angkat balas sikit, bang, lama bang, jam balik anak nanti dah. Tuan-tuan setakat ni je lah. Dia garang sama dia. Awal lagi kita biasa lah itu, biasa. Tak, makna dia logik untuk satu orang itu dia terlibat sekali dengan sebab pujukan orang perempuan, ada logik. Kalau kata dengan keputusan Nabi Adam sendiri untuk hampir pokok itu sebab Allah marah Nabi Adam. Sebab Allah kata dekat Adam, aku dah habaq dah dekat kamu. Wahai Adam. Syaitan ni dia musuh kamu dan keturunan kamu. Jangan ikut dia, kamu ikut dia. Makna dia keputusan dia kat kita. Yang ni saya highlight sikit kat kita orang lelaki-lelaki. Walaupun kita ada isteri, walaupun kita ada anak, walaupun kita ada situasi, ingat keputusan duduk dekat kita. Kita kena buat berhati-hati. Makna dia keputusan kita untuk ikut isteri kita boleh, nak buat keputusan satu lagi pun boleh, berdasarkan ilmu yang kita ada. Sebab Allah Ta'ala akan tanya dulu. Kalau cakap bab ni, antara yang seronok saya sentuh ialah bab, maaf saya sebut sikit lah, antara benda yang seronok saya nak sentuh adalah bab agama. Quran dalam keluarga, sembahyang dalam keluarga memang duduk dalam tangan kita orang lelaki-lelaki. Keluarga kita nak pandai Quran ke, keluarga kita tak pandai Quran ke, keluarga kita nak semayang ke, keluarga kita tak mau semayang ke, keputusan dia duduk dekat kita. Maka saya pesan elok-elok, tuan-tuan tolong jaga elok-elok. Saya bercakap macam ni, dulu saya tak bercakap. Kalau tuan-tuan ingat dulu, kalau masa saya main BEM dulu, saya bercakap kat ujung sana, saya tak bercakap benda ni. Sebab masa tu kahwin ke tak? Tahun lepas dah kahwin dah. Kahwin dah kan? Kahwin dah. Masa saya main UK tu kahwin dah kan? Okey, alhamdulillah kahwin dah. Dok saja je nak tanya kok you tak dengar saya cakap. Kahwin dah. Tapi masa tu tak ada zuriat, belum ada, tak terfikir benda ni. Bila ada, bila duduk tengok dia, duduk tengok isteri kita, Allah, hak dia duduk ke kita, hak anak pun duduk ke kita. Dalam sejarah ada orang yang isteri dia tarik dia masuk neraka, yang anak tarik masuk neraka pun kena. Tapi ada juga dalam sejarah hidup yang Allah tak mengaku anak dia tu anak dia. Tuan-tuan bisa dengar cerita tu? Allah Ta'ala tak mengaku anak itu anak dia. Lalu tu lagi dahsyat. Wa'ayazbillah. Saya minta tak ada siapa pun yang ada dalam majlis ni yang dapat macam mana yang ni dapat. Tapi cerita ni adalah Nabi Nuh punya cerita. Juzuk 12 surah Hud. Masa Nabi Nuh panggil anak dia naik kapal dia, anak dia tak mau naik. Dekat tu bacaan yang tu, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tu doa tu. Hak tu doa naik kenderaan laut. Siapa-siapa duk naik cruise kan, nak bawa siapa, macam kita esok ke apa kan, siapa nak naik cruise, jangan lupa baca yang tu, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Majri ada dua boleh bunyi dia. Satu majri ikut
bunyi toge. Majre, toge. Satu lagi X-ray, majre. So dia boleh bunyi dua-dua. Saya mengaji dengan dua guru, dua-dua bacaan dia saya baca. Satu yang dengan guru yang satu dia baca majre ikut toge, satu lagi majre ikut X-ray. So dua-dua boleh baca. Bukan majra, bukan majri. Sebab nama dia imalah di antara atas dengan bawah. Jadi dia baca wa qala rkabu fiha bismillahi majriha, majri toge, majri toge, ataupun wa qala rkabu fiha bismillahi majriha, majri X-ray, wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang tu boleh baca. Tapi ingat yang tu doa naik kenderaan laut. Jangan baca dalam kereta kita. Silap-silap dia terjun masuk dalam sungai mana-mana. Apa dia mana-mana baca. Naik kapal pula jangan duk subhanallazi sakhkhara lana. Sat lagi dia pergi naik atas jalan ni mampu. Kawan tu kata aku heran macam mana boleh bawa duk pergi naik atas ni cuma seronok. Baca kena betul. Okey, masa doa tadi tu Nabi Nuh punya doa tu baca untuk bawa anak dia jalan-jalan kan, bawa anak dia ni. Anak dia ni kira kasar sangat. Anak ni kasar sangat. Pak hang Nabi kot. Pak hang Nabi kot. Patutnya hang, ya kita kata macam kita lah kat sini. Contoh maaf sorry. Pak hang duk buat PhD kot. Pak hang duk buat master kot. Awak hang duk tak mau dengar cakap Pak awak nak macam bapa hang tak terror lah. Contoh saya abang. Contoh kita abang sembang cara kita sembang cara kita. Tak mau dengar cakap bapa. Bapa hang duk pergi diskusi dengan orang boleh terima pendapat bapa hang yang tak ada apa pun tak mau dengar cakap. Dia lebih kurang cakap kita lagu tu kita kata. Bapa hang Nabi kot. Nabi kot. Dah, dia abang ke ayah dia. Ayah dia kata, anak main naik dengan aku atas kapal. Irkam ma'ana. Anak naik dengan aku. Anak dia kata, aku tak mau ayah. Sa'awi ilal jabal. Aku nak berenang pergi dekat bukit. Depan. Aku nak berenang pergi bukit. Yaqsimuni minal ma'. Aku selamatnya daripada ayah. Ayah dia abang dia. Ayah dia Nabi. Ayah dia dah tahu dah. Ayah dia kata, anak, la asimal yaum. Hari ni tak ada orang boleh selamatkan hang. Min amrillah, daripada perintah Allah. Allah kata hari ni semua mati kecuali yang naik kapal. Semua mati kecuali yang naik kapal. Memang binatang semua yang mana naik kapal selamat. Yang tak ada tu semua habis. Elok anak dia kata macam tu ke anak dia. Anak dia kuat nak berenang tu. Allah Ta'ala kata, aku timbulkan di antara Nuh dengan anak dia tadi tu ombak setinggi bukit. Bum, turun. Ranak anak dia, tenggelam hilang depan mata dia. Kita panggil istilah kita lah. Mungkin Nabi Nuh tak terduduk, tapi kita panggil istilah kita, dia jadi lagu macam terduduk. Dia harap lagu anak dia. Apa dia kata dekat Allah Ta'ala? Ni Nabi ni. Macam saya kata tadi, Nabi semua macam manusia biasa. Dia buat batu. Tapi batu permata. Kita batu-batu kerikil. Tak batu. Dia tak. Innahu min ahli. Bukan surat belah kiri, bawah sekali. Yang waqala al-kabu tengah-tengah, ni bawah sekali. Dia tak tahu anak aku. Ni saya, bila saya cerita ni, saya serah tu juga. Bila saya tengok isteri saya tengok anak saya. Sebab anak saya lelaki. Anak Nabi Nuh lelaki. Tak ingat benda-benda lagu ni. Dia kata, innahu min ahli, tu anak aku. Dia kata Allah Ta'ala. Awak takkan Allah Ta'ala tak tahu tu anak dia? Dia kata, innahu min ahli, tu anak aku ya Allah. Allah kata apa dekat dia? Muka surat belah kanan. Allah kata, innahu laisa min ahlik. Hak tu bukan anak hang. Oh, tuan. Hak tu nak bagi syafaat lagu benar. Oh, dia Nabi tu. Makna dia apa? Makna dia kalau Nabi, Allah boleh uji dia lagu tu. Hak kita ni duduk ujung jari. Oh tu. Lepas tu saya pesan tadi apa? Tuan-tuan, jaga diri elok, jaga keluarga kita elok. Jaga tuan-tuan. Hak ni cerita dah ni pasal Allah declare dekat Nabi Nuh. Nabi Nuh tuan, bukan Adam, Idris, Nuh. Tu Nabi tu. Makna kata one of the top first Nabi yang Allah Ta'ala kata apa? Allah pilih dia masa tu tak ada manusia lagi. Orang semua baru duk mula-mula lagi. Dan dia hidup pula
beratus tahun. Allah sebut dalam Quran, Nabi Nuh hidup 950 tahun. 1000 kecuali 50, 950 tahun. Ya Allah, tu anak aku. Makna dia bila kata, ya Allah, tu anak aku, ya Allah, bagi chance aku baru nak cakap dengan anak aku. Bagi chance, bagi chance. Aku baru nak cakap dengan anak aku. Allah jawab kepada dia, Nuh, innahu laisa min ahli. Tu bukan anak hang. Habis. Innahu amalan ghairu soleh. Oh, betul dia tadi nak ujung tu, nampak? Innahu amalan ghairu soleh. Anak kamu tadi tu, dia bukan daripada orang yang suka buat amalan soleh. Baru kita dapat kunci dia. Kunci dia, anak, bapa, suami, isteri semua nak bagi duduk jadi keluarga, mesti amalan soleh. Amalan soleh ni kena habaq lah, yang sungguh tu semayang, puasa, zakat, haji, hak tu kena buat lah. Hak yang lain ni, Quran, apa semua yang kita kena jaga. No, hak tu bukan anak, hak tu kena yang tu bih. Wa'ayazbillah, saya minta lah ya Allah, jauhlah siapa yang ada dalam ni daripada kita termasuk golongan tu seriau. Kita redha dengan anak kita, tapi Allah dia tak suka. Yang tu, seriau yang tu. Kadang-kadang bila kita nak sabit atas mereka, ya, macam contohlah, macam anak saya masih duduk ada sebulan lagi. Saya kalau nak share dengan tuan-tuan cerita, saya bawa kat tuan-tuan semua penduduk Malaysia kan, bukan jauh no, bangsa. Tuan-tuan lagi bangsa kat mana kan? Bangsa. Bukan semua kan? Bangsa. Oh, kecil. Kawan saya doktor kat situ, berhenti jadi doktor lah. Dia 8 tahun jadi doktor. Dia mengajar, tahan aja doktor dia. Pasal apa dia tak tahan? Antara kes dia. Saya tahu anak tuan-tuan ada yang duk dengar. Saya tahu ada anak tuan-tuan yang mana duk dengar. Tuan-tuan dengar, kalau dia tak faham, tuan-tuan terang kat dia elok-elok bahasa yang cantik. Saya bahasa lagu saya lah. Budak umur 12 tahun. Ni rakyat kita ni. Boleh jadi saudara kita, boleh jadi adik-beradik kita, kita tak tahu. Sebab kita tak tahu salah silah kita bertemu kat mana. Budak umur 12 tahun mengadu dekat mak dia. Kata, mak, saya sakit perut. Mak dia bawa lari lah dia, sebab dia kata dia sakit sungguh. Mak dia tak teriak budak ni. Habang kat mak dia kata dia sakit perut. Mak ni pegang anak ni, lari pergi jumpa kawan saya ni. Doktor, tengok anak saya, dia sakit perut. Daripada dia sakit, dia kata. Doktor bagi budak tu baring atas katil doktor. Doktor kata, baring adik mai doktor tengok. Doktor pun tekan perut dia, tekan perut dia. Doktor dah boleh baca. Saya tak ada, tolong tutup lampu, saya silau lah mata orang. Pinau lah, dia kena pasang tadi sebab dia bagi muka jadi putih. Yang tadi muka air putih dia ayam. Tiang. Ada suri siapa tolong padam saya ni. Ini pula menyalau lah. Padam dulu. Abang nampak abang tu padam tu. Hak hijau. Bangun dah padam. Lampung pun takut dalam tadi. Masya. Apa sambung tadi? Mana tadi? Dekat ni saya abang atui. Ni untuk anak-anak muda. Anak-anak muda, ayah dah tahu dah yakin dah ayah ni. Ni anak-anak muda ni, kawan-kawan kita mana muda, saya baca. Tuan-tuan kena ingat, kita walaupun mulut kita tak cakap, tapi badan kita bercakap. Lepas tu kalau macam contoh. Kalau kita ambil suasana di sini lah. Jalan tu tengok perempuan seksi kan. Perempuan seksi. Kita tengok isteri kita tengok mana? Dia tak tengok mana? Tu hidung tu kembang kejung, kena pasang hujung. Badan kita bercakap, nampak? Mulut kata tak, tapi hidung tu kembang. Nampak tak? Badan kita bercakap, anda faham tak? Tak tahu maksud saya, sebagai contoh mudah lah, contoh mudah. Ni mulut kita kata tak, tapi badan kita bercakap. Kenyataan ni ambil dia dari mana? Kenyataan ni ambil ayat Quran. Surah Yasin, tuan-tuan tahu dia baca selalu.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sambung. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut tak bercakap, mulut tak mau cakap benda betul, tangan, kaki, mata semua akan bercakap. Hak ni cerita dia. Orang yang akan yakin ayat ni salah seorang dia adalah orang yang jadi doktor. Pasal apa? Pesakit dia kata, saya tak sakit doktor, tapi badan dia duk tunjuk dia sakit, dia ada yang ni, dia ada yang tu, dia ada yang ni. Badan dia bercakap. Ni. Jadi budak tu dia tak bercakap, badan dia bercakap. Doktor tahu dah, tapi duk fikir nak cakap lagu mana dekat mak dia. Maka doktor ambil keputusan untuk tulis description. So kawan saya ni, dia baby tu kata budak tu baby, budak umur 12 tahun. 12 tahun. Duk tidur tu. Dia dah tekan perut apa semua, dia tengok sikit, dia tanya sakit kat sini, dia tak tanya. Dia kalih. Baru dia nak kalih, nak tulis description dia kat meja dia sebelah tu. Dia ni gaya saya buat ni, dia cerita kat saya lagu tu. Sebab tu saya cerita kat Tunalo tu. Dah lah, dia cerita ni masa tengah duk makan. Kita jadi lagu macam tak lalu nak makan pula lepas ni. Dia kata saya duk ni Ustaz, saya baru kalih kat meja saya. Ada buat lagu tu saya cerita kat Tuan. Dia duk ni, dia kalih kat meja dia. Baru dia kalih nak pegang pen nak tulis, gedum, bunyi jatuh, gedum, bunyi jatuh. Menangis. Budak umpan tu mengandung. Isteri saya pun boleh tanya, kat rumah kami ada klinik kesihatan. Dia declare kat kami, Ustaz, klinik kita ni pun dah biasa timbang cucu. Mak dia umur 12 tahun. Area rumah saya 12 tahun. Bagi saya lah, saya tak tahulah macam mana hak orang perempuan, saya tak tahu. Bagi saya tenung balik zaman saya dulu. Wish, masa tu baru duk likan Flashman, Maskman. Betul tak? Dia jadi, kita tengok orang perempuan pun jadi tak ada telur apa lah. Duk teringat Flashman, duk teringat Maskman, kemudian Gaban ada, betul tak? Kita duk likan Gaban, usaha punting kelas, tengok Gaban, buat sakit perut lah, buat muka malas lah. Ayah kita tahu juga masuk dalam kereta kan. Duk pergi mengaji jadi tak seronok. Lepas tu tengok kawan main kad tepuk, kita duk pergi likan kad tepuk kan, betul tak? Lepas tu kawan-kawan kita hak jenis perempuan duk main 0 point apa kan. Hampa duk semarak tak 0 point dekat sini. Ajak lah budak-budak ni main 0 point apa apa. Adik tahu tak 0 point apa? Adik tahu tak adik belakang tu? Tak tahu no 0 point no? Tak tahu. Ni adik tahu tak 0 point? Tahu tak 0 point? Tak tahu no 0 point. 0 point ni nyari nak masuk sukan si yang tahu. Tuan-tuan kena ajar apa? Lepas tak kerti kau tidak. Ni 0 point hak main dengan getah tu. Hak yang dia apa, gulung tali tu betul duk buat betul. Kan? Kaki masuk keluar apa lah tu. Lepas tu dah level tinggi sikit dia ikat ke pinggang pula kan. 0 point. Lepas tu dia main sampai kepala kan. Lepas tu dia main buah hati kan. Semua dah mula ada cerita dah balik dah. Dah lah balik tuan-tuan. Kenapa salahnya? Main benda boleh main. Aduh, saya duk teringat saya kata, saya bila dengar cerita tu, kawan saya cerita, saya duk letak benda tu kat saya kata, aku ni umur 12 tahun. Aku duk ligan benda-benda lagu tu. Maknanya aku tengok perempuan pun tak teluk lah kita kata. Kan, tambah pula masa tu dah umur 12 tahun, duk lari-lari, duk peluh-peluh begitu umur. Kita jadi tak ada. Tapi budak ni boleh mengandung. Anak kita di bumi kita bukan yang besar, bangsa. Jatuh baby tu. Masa doktor tu, rupanya hak yang dia kata dia duk sakit teruk tu, apa dia panggil apa? Saya bawa anak seorang, dia nak sebut tu dia apa, contraction. Dia dah lama anak dah ramai boleh lah. Anak ramai tahulah. Anak kita kahwin pun first time. Rupanya yang dia sakit tu pasal contraction. Tu yang dia sakit sangat tu, dia mengadu kat mak dia tak tahan. Doktor pipi, doktor picit tu, kalau dia dah tahu dah ada baby dalam tu,
Dah boleh agak lah. Ini macam ada benda. Benda apa lagi? Budak lah. Pelak baby tu. Pedung jatuh baby tu. Nangis. Teriak. Ayah dia khutbah-khutbah. Kawan kita kata ni pakcik tu duk khutbah dalam ni lah. Nak khutbah sebelum jadi benda dah jadi. Pakcik duk khutbah bawah. Aduh. Kawan saya kata, Ustaz saya tak larang nak dengar. Yang ni yang saya cerita kat Ustaz, yang saya boleh cerita. Hak yang budak umur 12 tahun lipat kat belakang pun ada juga. Budak umur 12 tahun, mak dia heret dia mai jumpa sebab dia jadi dia mengadu dekat mak dia kena bukan harassment, dia kena rape. Dia kena rape tu kira kita kata, orang kata apa, di Malaysia lah, sorry ya, saya sebut di Malaysia ataupun suasana hari ini, bukan saya di Malaysia, di mana-mana pun peristiwa jenis lagu tu saya ulang sekali sudahlah nak tuan-tuan dengar. Jadi peristiwa lagu tu normal orang kata. Banyak dah terjadi. Tapi yang cerita budak ni, dia mengadu dekat mak dia kata dia kena melalui dua-dua jalan. Mak dia heret, dia bawa pergi depan doktor, cek anak saya sekarang. Saya nak tengok dia kena tak kena. Ni tuan-tuan ni saya nak cekik dengan hak Nabi Nuh tadi tu. Hak saya seria yang tu. Tapi ada sebenarnya satu lagi benda, saya tak abang point tu kat tuan-tuan. Saat lagi hujung saya abang, insyaAllah. Dia tarik anak dia kata, doktor cek sekarang anak saya nak tengok apa jadi kat anak saya. Doktor cek kan? Bila cek hak yang depan, okey, memang confirm ada berlaku peristiwa tu. Jadi nak cek yang belakang. Jadi doktor kata kat dia, adik menerak ni, doktor nak cek. Jaga sikit lah, doktor kena masukkan apa, sesuatu dalam adiknya ni untuk nak tengok ada koyak di mana. So kakak saya bahagian law, dia duk buat, kakak saya magistrate Ipoh, dia duk handle kes-kes civil. Rimah dia pun jadi macam aduh, benda-benda aduh, pening. Dia doktor tu dia celup jari dia dalam gel tu, dia nak masukkan jari dia dekat yang belakang. So budak tu menerak. Adik tahan sikit lah, doktor nak buat. Dia tekan jari dia masuk dalam budak tu. Budak duk menerak, pusing menghadap dia. Budak tu kata apa? Doktor, sedap doktor. Kawan kita cabut. Dia cabut, dia lari. Dia panggil kaunselor masuk. Kaunselor tahan budak tu. Counseling. Rupanya bukan dia kena rape. Hobi dia beramai-ramai. Budak umur 12 tahun, anak Melayu. Penin saya dengar, Allah abang duk cerita kat aku pula jadi beban nak fikir benda lah ni. Sungguh kan. Dan saya yakin benda-benda lagu ni nak main turun nanti, duk main dengar lagu macam Wahyu duk main kat saya. Kalau isteri saya esok dia jadi doktor, boleh duk dengar lagu macam-macam dia nak cerita. Bila saya cerita benda-benda lagu ni, isteri saya duk ada dengar, duk nak bagi tahu kat dia, kata dia pun kena ready juga, benda-benda macam nak jadi. So apa kita nak cakap kat dia? Kita ada kuasa masa tu, apa kita nak cakap kat dia? Oh tuan, kan cerita dia ni. Sebab tu kadang-kadang sebab tadi kan bila starting saya kata, tuan-tuan, jangan sampai Allah tak mengaku hak tua anak kita. Kita jadi macam ni, boleh jadi juga. Ni lagu ni saya tuan. Mak dia jadi tak boleh terima, ayah dia jadi hak yang orang tua, hak cerita orang tua. Okey, ni cerita budak, hak orang tua, hak jenis lagu kita punya bayar. Baru duduk kawan saya doktor lelaki, baru dia duduk mengangkang tu melahirkan anak. Kawan saya duduk cek dia punya ni lah koyak tu, hak dia tu perempuan baru lahir anak, kawan saya duduk cek. Maknanya kawan saya tengah duduk kat macam celah kangkang dia tu, tengah duduk cek. Dia boleh tanya kawan saya, kawan saya ni umur 37 tahun tapi tak kahwin lagi. Jadi dia tanya kawan saya, dia kata, doktor kahwin tak? Hak dia tu. Saya kata, lagu mana orang tengah duduk cek, hang boleh duduk sembang lagi. Kita tengok isteri kita nak lahir anak pun sekerat nak. Kita jadi betul lah. Jadi jauh, ya Allah. Dalam hati tu kata, tolong ya Allah, jangan ambil bini aku ni, nak belah anak dia, aku tak tahu lagu nak lepas ni. Dalam hati tu.
Hak dia ni baru lepas lahir anak, doktor tengah duk jik, dia boleh sembang. Doktor dia kata, doktor kahwin lagi. Dia kata, doktor kawan saya kata, dah lagi lah. Tu dia kata, kalau lepas ni saya dah keluar hospital ni, nanti saya dah, kalau doktor rasa nak jumpa saya kat rumah, mai lah. Kita jadi Allah, dia ni lagu mana ni lah, dia fikir lagu mana lah. Kita jadi ni bulu rumah dengar seriau. Orang tengah duduk jeng hang tu, maksud dia cerita dia yang boleh jadi teruk ni pasal suami dia duduk ada. Masa dia duduk lahir tadi tu, suami dia duduk ada. Suami dia duduk ada. Masa doktor duduk jeng, jadi suami dia duduk rehat. Tak jauh daripada situ, tapi mungkin tak dengar suara barangkali. Pasal suami dia, tuan-tuan, pelik saya tak faham. Tuan-tuan duduk sini, saya sonok kita yang mana duduk luar negara, insya-Allah Allah pelihara kita. Sebab apa? Bila kita duduk luar negara, kita ada satu sifat. Sifat kita bersatu, amal-amal kita survive sama-sama. Okeylah. Balik Malaysia. Balik Malaysia. Hak rakyat kita ni yang dah memang ingat Malaysia ni, Allahu Akbar, kira kita terbaik lah. Aduh. Okey, yang saya simpan last kali nak cerita kat tuan-tuan apa dah? Tuan-tuan dengar elok lah. Tapi jangan dengar, saya abang ada, tuan-tuan dengar elok lah. Maksud saya bukan nak bagi takut tuan-tuan, bukan nak suruh tuan-tuan jangan balik Malaysia, duk jadi citizen dekat sini apa-apa, bukan. Balik Malaysia, khidmat kat Malaysia. Kita bantu. Tapi saya nak sebut kata apa? Kalau dia budak umur 12 tahun, macam tu punya dua ada. No, hero saya baru umur sebulan, lagi 12 tahun umur dia baru 12 tahun. Budak tadi dah 24 tahun. Tak mustahil dia jadi cikgu pada anak saya. Lihat. Ataupun kita boleh cerita, dia umur 12 tahun, tuan-tuan ada anak umur 12 tahun, tak mustahil esok dia dengan anak kita satu universiti. Masa tu apa bekal yang kita tinggal dekat mereka, anak kita tadi kan, yang boleh menyebabkan dia menghindarkan diri dia daripada terjebak dengan benda-benda ni. Apa bekal sekarang ni yang kita duduk dengar, macam saya sendiri dengan isteri saya sekali, sama semua. Apa yang bekal kita habaq kat anak kita, yang kata kat dia, hang jaga diri, esok kalau aku tak ada apa-apa, Allah Ta'ala tu hang kena ingat. Hak tu ada payah. Itu yang kita kena fikir. Sebab tu kita, orang kata apa, kita wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong Allah dengan sabar dan minta doa. Kena sabar. Zaman sekarang memang kena banyak sabar. Dengar cerita macam ni kita jadi lagu geram, betul tak? Kita dengar cerita macam ni kita jadi lagu geram, kata apa ni sampai tak ada akal. Kita fikir lagu tu. Sabar. Tapi dalam masa yang sama kena sembahyang, minta tolong dengan Allah Ta'ala. Dia aja boleh bagi mulut kita keluar perkataan yang clear dekat anak kita. Abang, contoh ini skrip. Kita suruh dia jadi imam misalnya. Kita abang dia, bang, hang ni aku suruh jadi imam tau untuk aku sembahyang maghrib. Aku redha tau hang jadi imam aku untuk agama aku kat depan Tuhan tau. Aku nak hang jaga diri hang elok. Aku percaya kat hang ni hang jadi imam. Anak kita pun dengar duk klipok aku tu. Bang dia, tuan-tuan tahu kan klipok tu dia kan. Klipok tu soundtrack untuk ni klip metal tu. Dia punya sound effect dia, klipok gitu. Dia dengar kita cakap tu, dia fikir sikit lah. Itu contoh saya bagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh reka, ataupun tuan-tuan boleh cari dah sekarang ni macam mana kita nak buat. Sebab apa? Ke depan kita akan jumpa. Mana kita boleh bunuh orang-orang yang macam ni. Kita tak boleh bunuh dia. Kita kena bantu dia untuk bertaubat. Kalau anak kita boleh jadi satu orang yang boleh bantu dia untuk taubat, clear. Okey, jalan hidup kita bagus. Wallahu a'lam. Patah balik cerita yang tadi lah kan, saya cerita. Jadi Nabi kita, dia sedia dekat kita ni clear. Sebab dia paling last. Tak ada orang yang nak pandu kita.
Hari ni kalau kita kata ustaz ke siapa ke misalnya, yang tu semua tak maksud, boleh buat dosa. Saya boleh buat dosa. Saya sama macam tuan-tuan. Sama kita. Saya perlukan orang tunjuk saya. Tuan-tuan perlukan orang tunjuk tuan-tuan. So kalau kata tuan-tuan kata hari ni tuan-tuan dengar saya bercakap, habis siapa nak cakap dengan saya? Saya perlukan satu orang lagi. Jadi kita tak ada orang yang kita boleh kata tuan-tuan orang tu tunjuk, saya pun orang tu tunjuk. Tak ada. Yang ada satu. Apa dia? Quran dengan sunnah. Satu. Tiap. Ngomong lah. Jadi saya cukup saya mai kat tuan-tuan hari ni, saya kongsi benda ni. Saya nak cerita kat tuan-tuan supaya tuan-tuan gunakan kesempatan yang kita ada malam ni sama-sama untuk kita fikir, tuan-tuan buat keputusan tuan-tuan sendiri. Dan saya agaklah dah sampai masa kita duduk sama-sama satu family, kita dah boleh rancang dah apa buku kita kena baca sama-sama, Quran kena baca sama-sama, kitab-kitab. Macam ada kawan saya bagus, dia ada kitab. Tuan-tuan tahu tak kitab yang orang tabligh dia baca? Fadail Amal. Fadail Amal Fadail Amal ni kitab dia bagus tuan-tuan. Cuma saya nak sebut kata siapa yang dekat sini kalau biasa dengar orang kata kitab tu tak bagus lah apa semua. Tuan-tuan, orang yang kata tu dia tak baca buku tu sampai habis. Orang tanya macam mana ustaz tahu kata dia tak baca buku tu sampai habis? Dekat mukaddimah buku tu Syekh dah habaq dah kata, buku aku mengandungi sekian. Hak sekian ni pasal apa aku bubuh, hak sekian ni pasal apa aku bubuh, hak sekian ni pasal apa aku bubuh. Semua ni kerana ramai-ramai kata benda ni semua boleh pakai. Dia dah tulis dah dekat mukadimah dia. Orang yang tak baca kitab tu akan kata kitab tu salah. Tuan-tuan baca mukadimah dia elok. Maka saya nasihat kat tuan-tuan. Sebab apa? Orang kata ustaz, pasal apa bagi kat kami buku Fadail Amal hak tabligh? No, kami bukan tabligh. Betul lah tuan-tuan bukan tabligh, tapi buku tu mudah faham. Tuan-tuan baca, abang hari ni petang ni maghrib ni ke baca, bagi semua dengar, abang nak dengar sama. Anak kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga semua sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka semua mestilah anak kita mula baca, kita pun dengar. Lepas tu kita ketua keluarga, abang faham tak baca apa tadi tu? Tak faham ayah dia kata apa? Mai sini aku ceritakan. Aku pun tak orang nak faham tapi kita nak orang faham kan. Kita bagi aku dulu abah pun tak orang nak faham, tapi yang abah faham lah bunyi cerita dia, abang dia satu berdasarkan hadis tadi. Contohnya anak kita baca siapa yang membaca Quran, hadis dia bunyi je, man qara al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu dawin min syamsi fi buyuti dunya fama zannukum billadhi amila bihadha sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada dalam kitab tu, dalam bab fadilat Quran. Dia kata apa? Siapa-siapa baca Quran dan beramal dengan Quran, maka Allah Ta'ala akan memakaikan kepada mak bapak dia mahkota di hari akhirat itu, yang mahkota itu lebih terang dan cerah daripada matahari di dunia ni. Cantik lawa mana? Makna dia kalau time tu semua orang terbuka aurat, mereka selamat mak bapak dia. Pasal apa? Terang dia, orang tak boleh tengok aurat dia. Terang sangat. Siapa-siapa yang baca Al-Quran, mak bapak dia akan pakai lagu tu. Bila anak kita baca lagu tu, kita selit buang ilmu kita. Apa dia? Tengok, abang takkan tak kesian kat abah, takkan tak kesian kat mak. Hang baca Al-Quran, hang selamatkan kami sama. Anak kita kalau kita jual mak dia, dia lemah. Jual mak dia dulu, baru jual kita. Jual kita silap. Dia tengok ayah dia, ayah pula. Dia jual mak dia dulu. Kalau abang kesian kat mak, mak mesti dengan abang. Cara. Contoh. Saya abang lagu tu lah. Jadi peluang dia bila ada macam tu. Macam tadi sembahyang jemaah, macam tadi baca kitab. Jadi antara contoh saya bagi benda yang ada di dalam keluarga yang boleh amalkan. Dan tuan-tuan jangan risau, benda yang saya cakap kat tuan-tuan, saya tak cakap kalau saya tak buat kat rumah saya. Macam tu lah maksudnya. Buat kami tak ada lah baca kitab tu, sebab saya ceritalah kat isteri saya apa ilmu yang saya ada, apa hadis yang saya baca, apa hadis yang saya hafal. Kadang-kadang saya hafal Quran,
Saya bagi kat dia tengok saya ulang Quran. Dia tengok apa yang saya salah lah bang. Ulang balik. Sama. Saya ada keluarga tuan-tuan, ada sama. Kan kita malaikat dengan manusia, kita manusia dengan manusia. Maka macam boleh? Boleh? Selesai? 10 minit lagi. 10 minit kan 5 minit. 10 lah, 10 orang. Hamba gue lah. So, maka kesimpulannya, sebelum saya ambil kesimpulan kita yang tadi tu, pasal cerita tadi dah faham. Kesimpulannya saya nak ambil yang daripada awal dari rakaman kita. Nabi kita dia special. Dia dengan manusia tak ada compare. Dia dengan nabi-nabi lain dah memang tak. Dia dengan nabi-nabi lain pun dia dah power. Dengan kita dia tak ada compare. Hak dia tu duduk sekali dengan orang miskin, pakai baju lagu macam orang biasa, buat kerja macam mana kita duk buat hari ni. Ada di kalangan kita yang mana duk jadi cleaner apa semua kan. Saya abang tau tuan-tuan. Saya abang saya tadi saya kongsi sikit. Saya kata siapa-siapa yang jadi cleaner, tolong cuci universiti. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala pandang sebelah mata. Kan tuan-tuan tak pernah rasa kata kerja tuan-tuan tu Allah Ta'ala tengok. Kita cuci tempat orang belajar. Bukan suruh esok semua pakai sign di tukang cuci juga lah. No, maksud saya payah. Maksud saya hak mana duduk buat kerja masing-masing lah. Kerja masing-masing. Hak saya duduk dengar selalunya hak yang floor engineer ni lah. Jawatannya hak floor engineer ni, kita duk cuci toilet lah, kita duk vacuum apa nama office lecturer ke apa misalnya. Saya tak tahulah skop kerja tuan-tuan macam mana, cuma nak bagi contoh-contoh. Tuan-tuan ingat, sebab tak tahu, saya tak tahu sejauh mana tuan-tuan menilai kerja tuan-tuan. Tapi bagi saya, berdasarkan hadis dan juga apa yang Allah Ta'ala bagi kita, kerja kita tak tinggal. Sebab apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hak buat besar zarah pun Allah Ta'ala kira. Takkan vacuum pejabat Allah tak boleh kira. Takkan Allah tak tengok langsung. Takkan kot kita kutip satu sampah bagi clear tempat tu supaya budak tiba-tiba boleh duduk study, budak boleh lalu jalan tu. Takkan Allah tak nampak budak tu nak pergi belajar. Sama macam orang kerja pejabat apa minyak. Apa tak ada ustaz pergi kerja pakai petrol lah. Tak ada ustaz-ustaz pergi ceramah pakai petrol lah. Mesti pakai yang petrol. Kawan-kawan yang kerja apa lebuh raya, tak ada ke orang pakai lebuh raya nak pergi berjalan atas jalan tu? Hak nak pergi mengajak apa semua. Takkan Allah tak pandang hak kita buat? Mesti pandangnya. Mesti pandangnya. Makna dia setiap dia kau duk bincang lah, dia kata ni yang kerja pun cuci, aku pun nak jadi tukang cuci, dia kata. Tak kisahlah tu nak jadi apa pun, tuan buat lah apa pun tuan buat. Saya nak beritahu kata satu je. Saya nak kata tuan-tuan, dan bila kita cerita saja yang kata Nabi dia lain daripada orang lain, dia bagi kita satu jalan, bukan kata dia tak tahu siapa kita. Nabi biasa tengok masa depan tak tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, hadis akhir zaman tu telah dah. Hadis akhir zaman tu power lah. Tak lah baik-baik. Yang tu tak sebelah. Yang tu siapa nak baca tanda akhir zaman, baca. Tapi saya nak tanya, dalam sejarah Nabi biasa habaq dah apa jadi masa depan. Surah Rum tu tak apa tuan-tuan baca. Yang tu memang surah cerita masa depan. Masa surah tu turun, Rum tak menang lagi. Tapi Allah dah habaq dah kata dia akan menang. Itu okey, khalas. Dah mulut Nabi ada dalam perang Badar. Perang Badar Jumaat tu, esok tu Sabtu perang. Jumaat tu Nabi tanya kawan-kawan, apa sudi nak perang dengan aku ni? Dia sebab first time kan nak perang. Hampa sudi nak perang dengan aku? Hampa ada sikit tau, geng-geng kita baru habaq aja. Tentera kafir musyrikin yang duduk kat Badar tu 1000 orang. Kita ada 313 ya. Hampa tengok berapa kerat dia kita ada. Unta pun ada 70 ya. Selang-seli duk naik, selang-seli. Ada 3 orang naik satu unta, ada yang 2 orang selang naik satu unta. Bagi cukup 300. Ada yang berjalan saja. Hak Nabi mana? Nabi pun jalan-jalan sekerat, turun bagi Sayyidina Ali naik. Ali kata, ya Rasulullah, naiklah. Kami tak apa. Nabi kata apa kat dia? Aku pun nak pulun pahala juga. Nabi pun pulun pahala. Pelik kan? Kalau kita tak pulun.
Sampai bila kumpul itu tanya, hamba semua sudi tak perang aku? Sahabat bangun, dia kata, ya Rasulullah, hang tahu tak kata kami semua ni akan duduk dengan hang sampai menang. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi buat muka lagi. Hampa ni semua nak perang dengan aku kau? Hak kawan yang bangkit tadi kata, loh, salah kau dia cakap. Bukan, dia daripada golongan muhajirin. Muhajirin yang hijrah dengan Nabi. Mereka iman dah power lah. Nabi nak dengar yang golongan Ansar penduduk Madinah tu. Hampa sudi nak perang dengan aku. Jadi Nabi buat muka lagi. Tiba-tiba seorang tu dicerdik, dia bangun. Kami kah yang Nabi tunggu untuk bercakap? Maksudnya kami orang-orang Madinah kalau Nabi duk tunggu. Nabi angkat kepala. Nabi nak dengar. Dia kata kalau Nabi nak dengar daripada kami nak abang kata, kami pun akan duduk dengan Nabi sampai habis. Nabi senyum bangun daripada tempat dia. Dia pegang tongkat dia. Dia bawa tongkat dia, dia pitang badar tu, dia duduk kat badar tu. Nabi ambil tongkat Nabi apa kita panggil? Kalau bahasa kita tenyeh. Tenyeh tanah tu Nabi kata. Di sini Abu Jahal akan mati. Di sini orang ni akan mati. Di sini orang ni akan mati. Di sini orang ni akan mati. Nabi tanda semua dekat atas tu siapa yang akan mati daripada kalangan pembesar-pembesar apa nama Quraisy. Apa kata Imam Muslim dalam hadis dia? Setiap tempat yang Nabi tanda, orang tu semua mati tepat atas tempat yang Nabi tanda. Nabi tengok masa depan. Itu Nabi. Nabi ni bila dia bagi cakap, dia bukan tak kenal kita. Dia bukan tak tahu kata di kalangan kita ada yang nak kerja jadi tukang cuci, yang nak sambung belajar, ada yang nak jadi. Nabi tahu. Jadi bila dia tahu, dia bercakap dengan kita, dia bagi dekat kita benda. Tuan-tuan peganglah benda tu elok-elok. Tak kira lah apa pun. Pegang elok-elok. InsyaAllah tuan-tuan selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Habis. Jadi kawan-kawan saya ni, mereka kata mereka nak buat ada sesi soal jawab. Saya pun tak tahu tuan-tuan nak tanya apa. Ada kat saya? Ada nak tanya apa-apa? Haji, kalau lah orang tak ada soalan macam mana Haji? Ada soalan tak? Tak ada mana? Cara. Ada lah? Tak ada mana? Tak ada Haji. Dia faham belakang. Alhamdulillah 30 minit pun faham Haji. Hak yang belakang tu syarah pada 30 minit tadi tu. Alhamdulillah tak ada. Macam mana Haji? Tak ada apa? Selesai lah? Clear. Alhamdulillah selesai tuan-tuan majlis kita hari ni. Habis. Tuan-tuan nak cakap apa kah? Dan nak sambung apa kah? Tak ada apa lah. Tinggal nak semayang Isyak aja sama-sama. Siapa yang tak kena jom kita nak semayang. Tapi sebelum tu saya nak beritahu kata doa. Saya tak doa lah. Kita habis semayang kita doa sama-sama. Apa nama, saya mewakili kawan-kawan daripada TV Hijrah. Saya mewakili daripada pejabat saya ni di kuis tadi tu, pengajian sepanjang hayat, mengucapkan kepada semua yang terlibat, sama ada secara individu atau berkeluarga ataupun secara langsung atau tidak langsung, terima kasih kerana sudi terima kami. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita jumpa lagi, sama ada tuan-tuan mai Malaysia jumpa kami atau kami mai sini jumpa tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Hadza wabillahi taufiq. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.